Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua dalam Berita Nasional malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan perlunya pelajaran agama di sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah umum sentiasa dinilai keberkesanannya. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah-hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan berangkat bagi mengurniakan hadiah-hadiah kepada pasukan-pasukan yang mengambil bahagian bagi persembahan perlawanan polo persahabatan di antara pasukan Brunei Polo dengan pasukan Polo 61 Cavalry Indian Army. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan perlunya pelajaran agama di sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah umum sentiasa dinilai keberkesanannya. Baginda bertitah penilaian tersebut diperlukan setelah satu kajian ke atas mutu bacaan Al-Quran dan kesempurnaan ibadat sembahyang di kalangan murid-murid dan pelajar-pelajar di semua peringkat persekolahan dan pengajian menunjukkan hasil yang membimbangkan. Musabaqah berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah pada majlis musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan semalam. Kajian telah dibuat oleh Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan setelah beta sendiri memintanya untuk dibuat pada tahun lepas. Di antara hasil kajian itu menunjukkan bahawa kira-kira 81% murid dan pelajar adalah tidak melakukan sembahyang secara konsisten, manakala 4% pula tidak pernah mengerjakan sembahyang langsung. Kemudian dalam bidang membaca Al-Quran pula, hanya 41% sahaja yang membacanya secara konsisten, sementara 65% adalah mereka yang masih merasakan kurang berkebolehan membaca dengan bertajwid. Dari statistik ini menunjukkan pelajaran sembahyang dan Al-Quran adalah masih perlu diperhatikan. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah pengajaran dan pengawasan yang kurang berkesan merupakan faktor wujudnya kelemahan dalam pelajaran sembahyang dan Al-Quran. Tegas Baginda, kalau guru lemah dan sistem pincang, maka murid dan pelajar juga pasti mengikut lemah dan pincang. Inilah rahsianya. Jika guru dan sistem pendidikan lemah, kerana itu janganlah diabaikan sama sekali faktor guru dan sistem. Kalau berlaku kelemahan, maka segeralah memeriksa guru dan sistem, bukannya menyalahkan murid dan pelajar. Guru dan sistem adalah ibarat acuan, sementara murid dan pelajar pula adalah hasil daripada acuan itu. Kalau acuan bagus, tentu saja apa yang terhasil akan pasti bagus juga.
Kebawah Duli Maha Mulia dalam titah juga menyentuh mengenai dasar mewajibkan pendidikan agama yang mendapat sambutan baik dari ibu bapa, sehinggakan ada ibu bapa yang menggunakan khidmat guru private untuk mengajar kelas tambahan anak-anak mereka untuk mengaji Al-Quran dan membaiki amali sembahyang. Namun tegas baginda, orang ramai dan pihak-pihak berkenaan hendaklah memastikan guru-guru private tersebut mempunyai tauliah mengajar Al-Quran atau agama daripada Majlis Ugama Islam bagi menjamin mutu pengajaran dan juga untuk mengawal kesahihan ajaran agama menurut fahaman dan amalan di negara ini. Mengenai sembahyang, Kebawah Duli Maha Mulia bertitah mengingatkan agar tidak memandang ringan perkara tersebut, tetapi perlu ditangani secara bersepadu oleh semua agensi yang berkenaan seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kelemahan di sekolah adalah satu perkara untuk diperbaiki. Di samping itu, berlaku juga kurang penghayatan oleh pihak-pihak tertentu di dalam masyarakat. Misalnya, ada pihak sama ada agensi kerajaan atau bukan kerajaan apabila mengadakan satu-satu program atau acara, mereka tidak mengambil kira keperluan menunaikan sembahyang bagi peserta-pesertanya. Para peserta itu biasanya terdiri daripada anak-anak sekolah, para pelajar, belia dan lain-lain peserta. Ini tidak boleh terus berlaku. Jika sudah pernah berlaku, jangan diulang lagi. Fahamilah bahawa ibadat sembahyang itu adalah fardu ain, wajib ditunaikan pada waktunya. Adapun apa jua program atau acara tidak boleh jadi alasan untuk meninggalkan sembahyang. Kemuncak Majlis Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan, penganugerahan hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Kebawah Duli Maha Mulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurnian hadiah-hadiah. Keberangkatan Kebawah Duli Maha Mulia di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Musabaqah, Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan dan Datuk Paduka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pinggiran Muda Mahkota, Pinggiran Muda Haji Al-Muhtarib Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pinggiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar, Pinggiran Muda Muhammad Bolkiah, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pinggiran Digadung Sahibul Mal, Pinggiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pinggiran Muda Abdul Malik. Bermula dengan persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Syekh Yasir Mahmud Abdul Khalik Ahmad, Qari Jemputan dari Republik Arab Mesir. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
Tahun ini merupakan kali ke-57 musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa diadakan. Dalam sebuah alu-aluan, Menteri Hal Ehwal Agama menyembahkan sejak lebih 50 tahun negara menyertai musabaqah tilawah Al-Quran berprestij di Kuala Lumpur, Malaysia. Qari dan qariah negara berjaya mencatat beberapa kejayaan yang membanggakan, termasuk 2 kali sebagai Johan, 5 kali naib Johan dan 12 kali menduduki tempat ketiga. Tidak termasuk beberapa kemenangan dalam musabaqah menghafal yang negara kita diundang menyertainya. Wakil-wakil negara kita juga pernah meraih kemenangan dalam majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa di Rusia dan juga di Republik Islam Iran dan seterusnya di Republik Indonesia, Thailand dan di negeri Melaka. Maka sesungguhnya kejayaan-kejayaan tersebut menunjukkan negara kita alhamdulillah secara bermusim mampu melahirkan qari dan qariah yang dapat dihandalkan untuk menyaingi qari dan qariah luar negeri.